Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam besar, Imam dan juga tuan pengurusi Masjid At-Taqwa yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama solat jamaah maghrib yang akan disambung dengan isyak, insya-Allah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syafaat uzma bagindalah kita semua berharap di akhirat kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita berada pada muka surat 33 daripada kitab Aqidah Ahli Iman karangan Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasil Fihri. Kita masuk berada pada wa'a'adhamu syai'in yu'inu 'alaiha. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa'a'adhamu syai'in yu'inu 'alaiha, iaitu perkara paling agung yang dapat membantunya untuk bertaubat. Jadi apa yang dapat menyebabkan seseorang itu bertaubat dan istiqamah bertaubat? Sentiasa istiqamah dalam keadaan mengiktiraf dosa-dosa yang lalu itu, menyesalinya dan menjauhinya, berazam untuk tidak melakukannya dan istiqamah dalam taubat. Jadi perkara yang paling agung yang dapat membantunya adalah mujanabatu khullatis su', iaitu menjauhi daripada bercampur bergaul dengan perkara yang buruk atau dengan orang-orang yang buruk. Ini berusaha untuk menjauhinya. Ibarat mudah dia, kalau kita ada anak, kita nak ke anak kita ni berkawan dengan penagih dadah, takut-takut anak kita terikut. Ustaz, ini namanya diskriminasi. Ya, kita faham, kita tak nak diskriminasi. Tapi kalau anak kita, kita takutlah kalau dia terpengaruh, maka kita berusaha untuk menjauhkan dia daripada apa-apa unsur negatif. Tapi kita tidak memandang orang tersebut sebagai suatu pandangan yang diskriminatif. Means kalau dia datang meminta tolong kepada kita, dia niat baik untuk taubat, kita kena bagi peluang untuk dia bertaubat. Tapi kita takut kalau orang itu pelaku maksiat dan anak kita, kita biarkan dia bersama pelaku maksiat, takut terikut-ikut. Logik dia macam tu. Jadi intinya yang membantu seseorang untuk berlazimi taubat adalah mujanabatu khullatis su', menjauhi daripada bercampur dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Semualah jenis maksiat. Kalau orang yang buat maksiat besar atau kecil, menjauhinya, seperti dadah misalnya, perbuatan zina, mencuri, dan lain-lain. Ini perlu kita cuba untuk menjauhi. Kecuali mungkin bagi orang-orang yang da'i. Da'i ini adalah pendakwah. Pendakwah ni dia memang sudah di-training oleh gurunya. Kalau zaman dulu, dia menuntut ilmu di bawah gurunya, syekh dia, kiai dia, tok guru dia, dah memang diajarkan untuk sabit dalam dakwah, sabit dalam iman dan berdakwah.
Sehingga kan apabila dia pergi berdakwah, dia buat dakwah, ada orang yang tak baik, dia boleh duduk sama untuk ajak dia keluar daripada maksiat tersebut. Itu dia mampu kerana training dia dah cukup, iman dia kuat, dia tidak terpengaruh. Tapi kalau orang yang lemah imannya, dia tergoyang lah. Sebab itu kita maklum, tak semua orang cukup atau mampu untuk buat kerja dakwah ni. Ada orang yang mampu, ada orang yang tak mampu. Seorang yang tak mampu, mungkin tugas dia dekat yang lain. Setiap manusia itu khalifah, setiap manusia itu adalah pengganti. Maka pengganti dalam apa? Semua orang ada masing-masing dia. Semua orang ada tugas masing-masing. So kita, we have to open the window. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu dalam dakwah, kita, itu bukan bidang dia. Tapi kalau ada orang mampu dalam dakwah, itu bidang dia. Ini la siyama wa la siyama alladhina ishtaraka ma'ahum fil ma'siyah. Yang lebih-lebih lagi yang wajib untuk dia jauhi adalah orang yang sama-sama melakukan maksiat bersamanya. Ini. Jadi sama-sama partner in crime lah. Lebih kurang macam tu. Sama-sama partner in crime. So what is the first thing we do? Orang yang menagih dadah contoh dia, the first thing yang kita buat adalah menjauhi diri dia daripada kawan-kawan dia. Sebab kawan-kawan dia sama yang berbuat. So bila dipisah, dia tak ada kawan. Tak ada kawan yang nak ajak dia buat maksiat tersebut. Semualah dengan perkara-perkara yang lain. Jadi perlu dilakukan seperti itu, supaya tak ikut terjerumus untuk mengulangi kesalahan yang lama. Tidak takut, supaya kita tak nak dia terjerumus. Sebab itu kita kena pisahkan semua jenis maksiat. Kerana maksiat ni sebenarnya manusia pun tak nak buat maksiat. Dalam jiwa ni tak nak buat maksiat. Tapi kerana ada yang ikut mengajar buat maksiat, dia jadi buat maksiat. Budak kecil, lahir kecil-kecil, ni baik semua. Nakal-nakal malas tu biasa, tu malas. Itu benda kecil, boleh dilatih, boleh ditakdib. Takdib itu dididik dengan adab, untuk di training, bagi dia disiplin, bagi dia istiqamah, bagi dia buat baik. Tapi bila dia nak buat maksiat, dia mesti takut. Bila tahu benda tu maksiat, dari kecil benda tu maksiat, tiba-tiba ada orang nak ajak dia buat maksiat, dia akan takut. Tapi kawan dia ni akan memberi dia keberanian untuk buat maksiat tersebut. Contoh dia khamr, paling mudah. Yang namanya orang Melayu Muslim, lahir-lahir Islam, memang air keras ni memang tak nak lah. Memang takkan nak lah. Khamr ni memang takkan nak. Lalu apa yang membuatkan dia melanggar batasan tersebut? Mungkin ada kawan yang memang kaki minum. Alah sikit je, contoh dia beranikan kawan dia tu untuk berbuat perkara tersebut, yang akhirnya menyebabkan dia pun ikut, dan akhirnya dah dianggap biasa. Maksiat itu menjadi perkara yang biasa. Ini yang bahaya. Kalau senang, mudah nak bagi contoh, ulama sufi mencontohkan seperti kertas putih. Manusia ni kertas putih, tak ada kekotoran. Lepas tu dikenakan satu maksiat, satu titik hitam, tak. Benda yang dah putih bila dah kena sikit, alamak, dah terkores dah. Bolehlah kena sikit lagi, kena sikit lagi, kena sikit lagi, akhirnya dia gelap banyak. Bila biasa tu dah jadi macam become a norm. Jadi satu norm, satu benda yang dah biasa dia buat. Jadi akhirnya hari ini benda yang jelas-jelas haram, zina, LGBTQ, tak ditambah lagi huruf, saya pun tak tahu nak tambah apa dah. Banyak sangat, saya pun dah tak ingat nak tambah apa. Boleh bertambah lagi tu. Dengan macam tu dah dianggap suatu perkara biasa.
perkara hak asasi manusia. Ini jadi pelik. Padahal dulu bukan hanya Islam je yang lawan, agama lain pun lawan. Lalu dia dah dijadikan suatu norm. Ini bahaya tuan-tuan. Ini suatu perkara yang bahaya. Kerana apa? Ia akan menyebabkan iman kita boleh tergugat. Jadi Islam itu kena jelas, istiqamah, pasti. Dia tak boleh, benda ni kita tak boleh toleransi. Haram. Kita kata haram. Cuma cara dakwah itu tak ada masalah. Ada orang yang memang terlibat dalam perbuatan maksiat tersebut, kita tak boleh biarkan dia. Kita kena dakwah dia, ajak dia untuk bertaubat, tunjuk dia jalan yang betul. Bukan dengan cara unuf. Bukan cara unuf tu bahasa Arab. Bukan dengan cara kekerasan, sebab itu bukan bidang kita. Orang dakwah ini, ulama, amal ma'ruf nahi munkar dia bil lisan. Kerajaan amal ma'ruf nahi munkar dia dengan undang-undang, kekuatan bil yad. Orang awam dia tak boleh amal ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Cuba dia nak amal ma'ruf nahi munkar dengan lisan, salah cakap, lain kod lah sekarang. Dia tak ada ilmu, dia tak boleh nak cakap. Maka amal ma'ruf ni dengan hati. Itu adalah tartib amal ma'ruf nahi munkar tadi. Maka status yang kedua ni, ulama yang tahu ni, dia kena dakwah dengan cara lembut, walaupun kepada LGBTQ sekalipun. Dengan cara lembut tu macam mana? Itu bukan kepakaran saya. Jadi saya bab tu saya tak bolehlah nak dakwah. Kena ajak orang yang pakar. Contoh dia, ada satu ulama ad-da'i ilallah bernama Habib Ali Jufri. Dia tinggal di Mesir. Dulu di UAE, sekarang tinggal di Mesir. Jadi dia ajar metod-metod untuk reasoning dengan mereka-mereka yang seperti terlibat dengan perkara ini. Kita tak ingkar benda tu mungkar, dia kata mungkar. Cuma kalau kita memilih jalan untuk mengasingkan mereka, itu bukan lagi zaman dia. Bila kita asingkan dia, dia justru akan keluar di dalam social media dengan membuat perkara yang negatif. So that's not how to deal with it, dia kata. Tapi dia mengajarkan dengan cara dialog, rahmah, dan lain-lain cara. Seperti misalnya kami dari pihak Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Selangor, memang kita ada yang dipanggil dengan bahagian daripada pemulihan, iaitu projek ataupun suatu modul untuk memulihkan orang-orang yang terlibat dalam iaitu seperti perkara-perkara seperti ini. Ini yang perlu diurus. Wa muwalatul abna'il akhirati mimman tudzakkiruhu billahi ru'yatuhu. Dan apa? Berkawan dengan anak-anak ukhrawi, yang mana setiap kali melihatnya ia akan mengingatkan kita kepada Allah. Ini ada dua benda yang nak kena terangkan. Pertama adalah muwalatu abna'il akhirah. Cara dia, kita dekatkan diri kita. Kalau kita baru bertaubat, tak dapat kawal diri, kita dekatkan dengan orang yang soleh, abna'il akhirah. Kalau anak-anak kita kawankan dia dengan orang-orang yang baik belaka. Sebab apa? Kalau dia kawan dengan yang tak baik tadi, dia nanti jadi tak baik. Cuba kalau dia kawan dengan semua baik je, dia nak buat tak baik pun jadi pelik nanti, dia tak berani. Sebab itu, kalau saya tak tahu di Malaysia, tapi kalau di Indonesia misalnya, di Jakarta, di Surabaya, bandar-bandar besar, banyak sekolah-sekolah kerajaan dah masuk ialah akhlak yang tak baik dan macam-macam. Dia dah meluas. Jadi orang-orang yang takut anak dia terdedah dengan perkara negatif ini, hantar anak-anak dia di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, di pondok-pondok. Sebab itu pondok di Indonesia yang swasta, bukan yang kerajaan, itu murid dia 40,000, 45,000, 10,000. Biasa 4,000, 3,000 tu biasa.
Kita dengar tu sekolah agama Madrasah Idrisiah yang kat Kuala tu baru 300 belajar. Tu pun dah nak meletup madrasah tu. Maksudnya tak muat lah. Mereka tak ada masalah. 40,000 saya pergi pondok di Kediri tu, 40,000 hari ini belajar. I cannot imagine. Tapi boleh buat. Dia masih sustain, masih hidup, masih normal, semua macam biasa. Ini contoh dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Muwalatu abna'il akhirah. Mungkin Malaysia sekolah-sekolah kalau masih terkawal tak ada masalah. Kalau sekolah tu tak terkawal, ini yang bahaya. Ini tugas KPM lah, bukan tugas kita. Jadi cara kita adalah kawan dengan orang yang baik, kita ikut jadi baik. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan ingin istiqamah, ustaz, macam mana saya nak istiqamah, nak mengaji, istiqamah nak tadabbur Quran, istiqamah nak solat tahajud. Misalan dia, kenapa? Dah pencen ustaz, dah pencen ni. Kalau balik rumah tu buka Astro tu habis lah. Satu series tu 10 series habis semua. 10 kali 10 berapa dah? 100 kali 40 minit dah berapa tu? Marathon misalan dia. Akhirnya tadabbur Quran tak buat, ngaji tak ikut, jamaah maghrib pun boleh hilang. Maka dalam hal ini, sebab itu muwalatu abna'il akhirah. Kita ada pondok-pondok untuk warga mas. Duduk di situ ngaji, ikut program. Sebab takkan tak nak ikut duduk kat dalam bilik buat apa? Tak ada TV, tak ada apa, tak ada. Kawan-kawan semua dekat masjid tadabbur. Dia pergilah tadabbur, tahajud, supaya ada kawan untuk beribadat, untuk beramal istiqamah. Atau contoh dia ke masjid, istiqamah, tim dah pencet misalnya dia. Memang istiqamah untuk biar dapat ikut dia, kita jadi disiplin. Istiqamah tu disiplin diri kerana ada kawan yang ikut sama. Inilah dakwah, inilah cara tarbiyah golongan sufi waktu dulu. Jadi kerana mereka istiqamah dengan zikirnya, pengajiannya, dengan solat jamaahnya, solat sunatnya. Contoh dia solat sunat, habis solat maghrib tadi, cuba kalau kita tak nak malas solat sunat, duduk. Haji sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita, semua diri solat sunat. Kita pun rasa tak solat sunat macam pelik je. Kita pun akan bangun solat sunat, rasa macam solat sunat ni berat betul. Tapi solat tak ada benda. Ni buat lagi, solat sunat lagi, tak ada masalah. Sebab ada kawan ikut sama-sama solat. Contoh paling mudah lah tuan-tuan dan puan-puan, pergi umrah. Jadi kenapa kalau ada duit tu jangan kedekut nak pergi umrah, pergi haji berkali-kali, jangan kedekut. Kalau ada duit lah, kita tak ada duit tak boleh buat apa lah. Yang ada duit pergi setahun sekali apa. Sebab apa? Kalau kita landing kat Masjidil Nabawi, landing dekat Masjidil Haram, nak tak nak, kita punya mindset ni dah tak ada fikir lain melainkan ibadah. Betul ke tidak? Kita dah halang-halang sampai kat Masjid Nabawi, solat ni kali berapa ribu ni. Kita dah tak fikir banyak lah, kita buat lah. Solat tu dah tak fikir penat dah. Kat Malaysia ni nak solat sunat tahajud tak pernah lah, contoh dia. Tapi once you reach Madinah, landing je dekat Madinah, pergi Masjid Nabawi, malas tu hilang. Sebab kita tahu kita datang, kita dah tak fikir benda lain melainkan beribadah kepada Allah SWT. Jadikan itu sebagai motivasi kita untuk kita beribadah istiqamah. Bila kita balik, ini haji mabrur, umrah mabrurah. Apa maksud dia? Dia memberi perubahan bagi diri kita. Zaman dulu orang panggil haji bukan kosong. Biar lekat haji tersebut, ibadah waktu haji lekat waktu balik juga. Dulu tak pernah kat masjid sebabkan pergi umrah, sebabkan tak pernah pergi haji, tiba-tiba pergi haji berubah, terus istiqamah.
Dulu tak pernah tutup aurat, pergi haji sekali, belajar tutup aurat, balik memang betul-betul berubah, istiqamah dengan menutup auratnya. Ini yang kita nak. Ibadah tersebut yu'athir, memberi kesan dalam jiwa raga kita, hati ini. Ini itu kekuatannya. Sebab saya dah rasa, saya dulu tak adalah, saya belajar sekolah kat Bukit Damansara, SKBD, tak jauh dari sini. Memang sekolah tu sekolah semua kawan-kawan huha-huha semua, daripada yang anak menteri sampai anak orang biasa, semua memang perangai sama. Kita semua geng huha-huha. Tapi nak kena pergi sekolah agama ni, pergi dari situ nak pergi sekolah agama, saya tak boleh bayangkan macam mana nak pergi sekolah agama. Mak saya paksa pergi sekolah agama. Tak nak, you have to go. No way, no, tak nak, tak boleh pergi, tak nak pergi. Kita nak pergi sekolah huha-huha lah juga. Tapi okey, pergi umrah. Jadi umrah itu memang berubah, hati itu terus. Dekat Madinah tu mula solat sunatnya, mula wiridnya, dari mula asar, maghrib, isyak, tak keluar. Dari dah duduk dekat Raudhah tu memang solat lah habis-habis, baca Qurannya, baca sekali apa boleh begitu buat lah. Maghrib tu solat. Sebab rasa tersebut merubah kita, yu'athir, memberi kesan. Dan memang betul memberi kesan. Jadi bila pergi Mekah ni pertama kali dapat tengok Kaabah aja, hati tu masuklah hati macam okey, balik ni memang pergi sekolah agama ni, that's it, khalas. Itu betul. Balik Malaysia je baca taubat nasuha lah kira. Ni terus tak ada masalah nak belajar agama. Sebab kalau tak, namanya orang duduk kat sini, orang duduk kat daerah Taman Tun ke, Bukit Damansara ke, tak tahulah. Dulu tak ada Kota Damansara zaman saya tak ingat lah. Setahu saya OU tu dah paling hujung lah, belakang tu dah hutan, masuk tu dah sesat lah zaman saya dulu lah. Kalau main bola pun sini paling-paling Sungai Pecala lah, main kat sini, kat atas sini. Itu the maximum kita duk fikir ni, sekolah ni kalau tak pergi sekolah kebangsaan, MRSN. Itu je lah otak kita. Ya, saat saya nak pergi Bukit Jalil. Lewat otak dah fikir nak pergi berjalan. Cikgu suka dah kata, you have to go to Bukit Jalil, main bola semualah kata, main hoki ke, main apa ke. Tapi perubahan tersebut perlu kepada perkara yang memberi kesan, menyentuh hati. Ini yang disebut muwalatu abna'il akhirah. Lalu disebut di sini mimman tudzakkiruhu billahi ru'yatuhu. Apa maksud dia? Yang mana setiap kali melihatnya ia akan mengingatkan kita kepada Allah. Maksud dia apa? Orang tersebut tak kisah sama ada kawan, sama ada guru, sama ada tokoh, yang mana bila dia tengok menyebabkan kita ingat kepada Allah SWT. Betul ke Ustaz? Iya. Nak tanya ke tuan-tuan? Kalau kita kat sekolah dulu, kat sekolah, budak kita lah masih budak, nakal kita bila kawan kita, cikgu datang, oh semua dah takut kan. Semua jadi baik, semua duduk baik, dia tak buat apa-apa. Contoh itu belum tengok, belum ada kat depan ni gitu, baru dengar cikgu datang, kita dah jadi baik. Ni contoh. Bayangkan sekarang, just bayangkan, imagine apabila kita duduk di depan orang, guru kita, orang kita yang ada di depan, betul-betul di depan kita. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah sentiasa mengingatkan diri dia akan akhirat? Minimum nak buat maksiat tak? Tak. Berani nak buat maksiat? Tak lah. Paling tidak. Contoh dia,
Bayangkan orang tu sentiasa bersama ini. Jadi dia itu, kalau lah contoh dia kaki minum misalnya, jumpa dengan syekh, memang dia nampak syekh lah dengan serbannya apa ke, senyum kat dia, kira ajak duduk bincang, dia kira-kira dia ada perasaan ke nak order whisky ke, nak order vodka ke, ada ke, berani ke? Tak berani. Minimum menghormati, dia akan kena alasan macam tu lah kepada syekh tersebut. Cuba dia sentiasa bersama dalam keadaan segan, akhirnya dia akan meninggalkan maksiat tersebut, merubah diri dia tersebut, dia akan kepada jalan yang baik. Ini sebab itu kita tak boleh menafikan the positive effect, anything positif. Benda yang positif memberi kesan yang positif. Saya bukan nak kata ni mengajarkan apa yang orang putih yang bukan Islam duk buat the secret lah, kan, dan lain-lain. Tak, forget about that. That is bukan Islam. Kita tinggalkan tu. Tapi kita buat apa yang ada dalam kitab-kitab dalam Islam, kitab tasawuf. Kerana tasawuf tu kitab dakwah. Dia memang menyuruh kita ni untuk muhasabah diri. Ada guru, yang guru ini takdir kita, ajar kita sehingga hati kita terbentuk, menyebabkan kita menjauhi maksiat. Kalau tak ada guru kita pun, kita dah dididik ni, bila ada maksiat depan kita, kita teringat siapa? Teringat Allah SWT. Betul? Kalau tak boleh teringat Allah, teringat Nabi Muhammad SAW. Kalau tak sampai lagi nak ingat Nabi Muhammad SAW, ingat guru kita tegur kita. Betul? Macam kita kat sekolah lah, nak buat benda ni, cikgu tahu kot nanti ke tak tahu, takut cikgu tahu dah, tak payahlah buat. Contoh dia minimum. Because the most important thing is tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, to make sure that you do not commit any maksiat. Itu, that is the mission, that's it. So ini yang kita kena ada dalam hati kita, dalam jiwa kita, tuan-tuan. So kita kena didik. Sebab itu ulama dari dulu, dari zaman sahabat, zaman Rasulullah SAW, yang namanya suhbah murid dengan guru, ini perkara yang diiktifakkan oleh seluruh ulama. Kerana memang guru itu dapat membentuk hati, jiwa manusia. That's why kita ada konsep guru dan murid. Lalu dia kata apa? Wa tanhadu bihi halatuhu wa mukhalatatuhu. Iaitu apa? Wa tanhadu bihi, akan bangkitlah keadaannya dan kebersamaannya dengan mereka. So, orang-orang yang soleh tadi macam ni, orang yang soleh ni bersama-sama kita naik. Tanhadu itu kebangkitan, naik. So bila kita bersama-sama dengan jamaah, sama-sama kita naik. Kita tak boleh jadi perangai orang yang apa, yang menusuk kawan sendiri, tak boleh. Kita kena naik bersama-sama dengan kawan kita. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim kawan kepada muslim yang lain. Satu sakit, semua sakit. Sebab itu Turki kena musibah, yang sakit orang Melayu. Well, nak tak nak, yes, it's true. Sebab kita ada plan untuk memiliki hubungan yang baik secara bisnes dan pendidikan. Berapa banyak orang Malaysia belajar kat Turki. So bila mereka kena musibah, kita juga kena rasa sakit dia. Dia tak boleh sendiri-sendiri. Begitu juga kalau kita sakit, mereka sakit. Umat Islam, kita satu komuniti, kita adalah satu umat, ummatun wahidah, umat yang satu. Kita naik bersama-sama. Jadi ini mengajarkan kita, kalau ada keluarga daripada sahabat kita yang susah, yang sakit, yang kena musibah, yang kena maksiat sekalipun,
kalau diminta tolong untuk bersama-sama membantu dia, tanhadu bihi, kita sama-sama bangkit dengan dia. Ajak dia, bawa pergi masjid. Maksud dia nak kabarkan lah. Bawa anak pergi masjid, bawa anak saudara pergi masjid, sama-sama beribadah di masjid, mengimarahkan masjid. Masjid ni luas, masih banyak tempat kosong. Penduduk yang ada dekat Taman Tun ni rasanya banyak lagi rumah. Satu rumah ada berapa ahli, berapa banyak yang datang masjid. Ini yang kita kena kira. So we have to invite them, ajak mereka semua memenuhi masjid. Tanhadu bihi halatuhu wa mukhalatatuhu, bila bersama-sama, boleh keadaan dia sama-sama kita bangkit. Dan mereka ini wahum awliyaullahi alladzina yakhsha'una wa yukhashshi'un. Ni jadi apa? Mereka adalah wali-wali Allah yang khusyuk dan dapat membuat orang lain khusyuk. Jadi mereka inilah wali-wali Allah. Mereka inilah wali-wali Allah, tuan-tuan. Maksud dia macam mana? Jadi tanda-tanda wali Allah, yakhsha'una wa yukhashshi'un. Mereka ini khusyuk. Ibadah mereka khusyuk. Khusyuk tu bukan solat, oh ni khusyuk. Kita tak tahu khusyuk dalam hati. Allahu Akbar. Lari ke mana kita pun tak tahu. Tapi khusyuk ni hanya diri masing-masing yang tahu. Kadang-kadang orang ngaku saya solat khusyuk Ustaz. Tak percaya. Sebab apa? Khusyuk ini, orang yang khusyuk dia tak cakap dia khusyuk. Dibuktikan dengan hal keadaan dia. Dia solat tak rasa penat, tu khusyuk lah tu. Kalau kita solat dah penat lah, baru 4 rakaat tengah malam dah penat, 8 rakaat baru 8 rakaat tahajud, okay, dah cukup lah tu. Itu tak khusyuk. Orang khusyuk ni dia rasa nikmat solat, betul ke tidak? Dia khusyuk, kenapa dia rasa nikmat solat? Rasulullah SAW bersabda, aku jadikan solat aku sebagai qurratul a'yun, tenang hati. Qurratul a'yun tu apa? Qurratul a'yun tu mata ni rasa tenang. Jadi contoh tengok anak yang soleh, qurratul a'yun bagi mak bapak dia. Mak bapak tengok, alhamdulillah anak aku soleh-soleh, tak ada nakal, tak menyusahkan aku, tenang hati, betul? Ini contoh dia. Bayangkan ini tuan-tuan bapak hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi solat orang yang khusyuk, dia rasa bila dia susah dia solat lah. Dia solat, dia tenang hati dia. Dia susah dia solat. Dia apa pun, wasta'inu bis sabri wassalah, kau minta tolonglah dengan sabar dan salat. Allah SWT firman. Betul ada yang kata, Ustaz, mana ada solat tasbih, hadis dia dhaif, bid'ah, tak boleh buat. Ada ini kitab, dalam kitab, bukan satu kitab, banyak kitab mazhab Syafi'i sebut solat sunat hajat, solat sunat tasbih. Sebab apa? Kembali kepada firman Allah SWT, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Itu nama solat hajat lah juga. Kita susah, bisnes jatuh, solat hajat, InsyaAllah Allah bagi peluang. Ahli politik baru kalah undi, ni ada 5 tahun peluang untuk solat tahajud setiap malam, minta supaya menang lagi 5 tahun. Mana tahu? Ini wasta'inu bis sabri wassalah. Ini hadir wal hadir abidullah. Inilah wali Allah. Mereka ni aulia Allah. Yukhashshi'una, dan menyebabkan orang lain khusyuk. Bukan hanya dia khusyuk, dia menyebabkan orang lain khusyuk. Maksud dia boleh jadi dia sebagai guru yang mengajarkan murid untuk menjadi khusyuk. Atau paling tidak, bila orang lihat dia, orang sendiri tenang. Orang lain tengok dia sama-sama buat terdorong. Dia tak ajak pun, dia duduk, dia solat. Orang tengok dia, orang ajak, takkan aku tak buat. Dia pun ikut turun dan berbuat. Dia kata, ada ke macam ni Ustaz? Siapa kata? Kita tak tahu berapa banyak kisah
Ada orang, ini bukan cerita palsu, bukan cerita dongeng, tapi orang dia dah meninggal, cuma saya memang tahu cerita dia memang nyata. Orang mafia, tak pernah baik, tak pernah buat, bukan Muslim pun, tak percaya Tuhan pun, tattoo dia penuh, semua dosa dia dah buat. Membunuh, merogol, zina tak payah cakap lah, apa lagi, merompak semua, rompak bank dah, rompak semua jenis dah. Semua jenis kejahatan dia dah buat. Saya jumpa dia dah dalam keadaan pakai serban baik, pakai jubah, solat, tapi ada tattoo. So saya tanya dia, what's your story, brother? Oh, dia cerita, I've done everything, all kind of bad things, all kind of sins, tapi one day dia dekat New York, dia jumpa ada seorang ni, dia pakai jubah, pakai serban, duk solat. So dia tengok, siapa fulan ni? Dekat mana? Dekat macam airport ke, bus train ke, tak tahulah, one of the transportation or something. So dia tengok tu, dia teringin nak tanya, tu je, teringin nak tanya. So dia tanya fulan bin fulan tu, oh dia cerita, oh I'm Muslim, I'm praying. Oh, what is praying? Oh, hati dia terus rasa macam tenang pula. Dia tengok je ni, dia tengok saja, dia tenang. Sebelum ni tak percaya Tuhan, tak apa. Dan apa dia nak? Dia ada followers, dia ada geng bos mafia. Menyebabkan dia masuk Islam, dia beribadah, dia tinggal semua maksiat, dia solat tahajud lebih istiqamah dari kita semua yang dekat masjid ni rasanya kot. Sebab saya ingat lagi, waktu dekat masjid dengan dia tu, pukul 3 pagi dia dah bangun solat tahajud. Nak kata alim, tak adalah ilmu, dia mu'allaf, mungkin dah 5 tahun masuk Islam, baca Quran masih salah-salah. Tapi kejuhudan dia solat tu, saya buang serban lah. Dah tengok, dia lebih hebat lah. Kita lahir-lahir Muslim nak solat tahajud macam dia, oh susah ya. Dah lah musim sejuk, ini yukhasyi'un. Jadi kita jangan kufur nikmat. Kalau ada orang yang kita tengok wajah dia pun, kita dah boleh bertaubat, masya-Allah. Yang penting tu taubat tersebut. Ini adalah awliya Allah. Dalam kitab-kitab menyebutkannya, dalam Quran menyebutkannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini, wala yukaffaru ahadun minal mu'minina birtikabi dzambin illa idza jahada ma'ulima maji'ur rasul sallallahu alaihi wasallam bihi daruratan. Tak boleh mengkafirkan seorang pun daripada kalangan orang mukmin hanya kerana mengulang-ulang perbuatan dosa, kecuali ia menentang apa yang telah diketahui secara pasti melalui khabar yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan hari ini kita tak kafirkan mana-mana. Orang buat dosa, jangan kafirkan. Ustaz, dia minum, dia tak solat, dia ni bapa ayam, semua dia sebut contoh dia. Dosa-dosa, haram-haram, maksiat-maksiat. Tapi boleh tak kita kafirkan dia? Tak boleh. Sebesar apa berdosa dia, Ustaz? Lah, tak boleh kafirkan dia. Kafir tu dah keluar dari agama, tu lain. Tinggal 2 minit. Ini jadi tak boleh. Kita tak boleh kafirkan. La yukaffaru ahadan, la nukaffiru ahadan min ahli kiblat. Tidak boleh, kami tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Ada yang kata, Ustaz, kalau ada ajaran sesat tu, menjisimkan Allah, ni dah kafir ke Ustaz? Tunggu dulu. Jisimkan Allah ni ada 2 jenis. Dua-dua sesat. Yang boleh dikafirkan itu hanya satu, iaitu kalau menjisimkan dengan jisim yang soreh. Soreh tu maksud dia apa? Dia kata Allah ada tangan macam ni. Ni tangan Allah macam ni. Itu kufur lah. Tapi kalau dia kata Allah ada di atas arash, macam mana atas arash dia? Dia kata wallahu alam. Itu bukan soreh lagi, tak boleh kafirkan.
Ini jangan mudah-mudah. Sebab hari ini baru-baru ni keluar muncul dalam video, dia kata ahlul kiblat ni, takkanlah kalau orang dah mujassimah tu terus kafir. Imam Syafi'i kafirkan mujassimah. Imam Syafi'i mengkafirkan mujassimah yang sarah, lukis Allah, itu kufur lah. Tapi yang ghairus sarah tidak boleh dikafirkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini kena hati-hati. Kecuali ketika dia menentang apa yang telah diketahui secara pasti melalui khabar Nabi Muhammad SAW. Solat 5 waktu wajib? Wajib. Dia kata tak, solat 5 waktu tak wajib. Solat 5 waktu yang mana ni? Solat Isyak ni tak wajib. Kenapa tak wajib? Tak tahu ke? Tahu tapi taklah, ni bagi saya tak wajib. Ni tak betul. Yang kata wajib tu tak betul. Itu boleh jatuh kufur. Tapi ustaz, dia malas nak solat, saya belum dapat hidayah lagi, tak solat. Itu tak boleh kafirkan lagi. Tarikus solat bukan jatuh kufur. Ada khilaf. Tapi ada khilaf. Kita masih tidak mengkafirkannya. Okey, insya-Allah kita ittifaqkan ini, kita sambung lagi pada bulan hadapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.